Thank you MC Mahdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa, saya perkenalkan diri. Nama saya Fifi, business partner Fatihah. Saya disponsor, diperkenalkan ke dalam bisnes ni oleh yang dua orang naik sebelum saya tadi, FD Dizana dan Zaid. Tak lupa juga kepada penaung DDG yang baru tiba. Alhamdulillah, selamat sampai Diamond Datuk Dr. Nazmi dan Datin Dr. Siti Nuriza. Okey, bagi satu tepukan dulu. Okey, malam ni pendek je apa benda yang saya nak share. Tajuk dia adalah follow up, follow through. Ni based on apa yang saya dengar. Saya baru dengar baru-baru ni dan saya terpanggil untuk, saya kata macam benda ni quite interesting lah. Dia make sense lah untuk saya share kat semua kan. Pertama sekali kita kena faham apa maksud follow up, follow through. Follow up, follow through. Kalau diterjemah secara terus adalah susulan. Maksud dia, contohlah kalau kita pergi jumpa doktor, ada pula rawatan susulan. Itu sebenarnya follow up treatment. Susulan. Maksudnya apa benda pula yang kita nak pergi ke depan. Dan follow up, follow through ni sangatlah penting sebab dia termasuk dalam kita punya S, servicing, ataupun M, memberi khidmat. Dia antara salah satu benda yang penting, follow up, follow through. Sebab without follow up, follow through, selalunya orang itu akan disia-siakan. And last sekali apa jadi? Kita akan cuba remind dia bila dia nak renew. Ataupun sudah-sudah kan, kita baru teringat dia. Ataupun pernah tak ada orang tiba dia nak beli barang, kita nak belikan dia dah expire kan? Saya cakap based on experience. Okay, so malam ni tak banyak saya nak share. Saya nak share 4 points dalam follow up, follow through. Sebab dalam kita buat perniagaan, ni ada orang cakap follow up, follow through ni macam mana, dengan customer ke, dengan ABO ke? Okey, malam ni saya nak fokus dekat business builder. Macam mana kita nak follow up, follow through. Dia bukan pasal macam mana kita nak follow up, follow through seseorang tu sehingga dia nak buat business. Tak. Macam mana kita nak set, macam mana kita nak follow up dia. Macam mana kita, kalau dah boleh follow up, macam mana kita nak follow through dia kan? Sampai satu ketika kita boleh lupakan dia, ataupun kita boleh go on lah. Yang pertama, ni adalah antara orang panggil undang-undang asas dalam follow up, follow through. Ramai di antara kita selalu miss it, ataupun orang panggil terlupa. Sebab apa? Sebab kita very excited. Yelah, bila kita dengar orang share, MBA boleh bagi itu, MBA boleh bagi ini. Betul tak? Kita jumpa orang dalam keadaan kita rasa macam, geramnya nak share. Sampai kita terlupa satu benda. Rule number 1 adalah listen first and listen more. Dengar dulu. Dengar lebih banyak. Sebab apa? Bila kita nak bercerita pasal MW, bila kita nak cerita pasal kebaikan MW, kita nak bawa orang tu masuk ke dalam dunia kita. Kita nak dia cuba faham apa yang kita bawa. First of all, kita dulu kena faham dunia dia. Ni kita duk kita tak tahu pun sebenarnya apa dia nak, apa yang dia perlu. Ramai orang dekat situ dia make mistake. Apa jadi bila kita banyak sangat bercakap? Prospek kita senyap. Prospek kita senyap, kita pula banyak bercakap. Apa jadi? Kita kena ingat tau, bila kita prospecting ni adalah salah satu nama lain dia adalah interviewing. Kita nak tahu lebih pasal prospek kita. Tapi bila kita banyak sangat cakap, prospek kita banyak diam, dia akan jadi apa? Prospek kita banyak tahu pasal kita berbanding kita tahu pasal dia. Apa jadi? Last sekali apa tahu? Antara question yang mungkin keluar, berapa lama dah buat MW? Kita selesa tak bila orang tanya berapa lama dah buat MW? Itu soalan tu tak bahaya lagi. Tiba-tiba orang datang soalan pula, sekarang ni dah buat MW, berapa banyak dah dapat? Faham? Sebab apa? Sebab prospek dah tahu flaws. Kita banyak bercakap, dia akan macam,
dia ni semua benda bagus ni, aku kena tanya ni berapa pendapatan dia. Pernah tak dapat soalan tu? Saya pun pernah. Kan? Okey. So macam mana nak overcome benda tu? Ingat bila kita jumpa prospek, sebab bila kita nak dengar, dia ada kena something untuk cakap kan. Banyakkan bertanya. Kena ingat dalam conversation kita dengan orang, sama ada dengan prospek baru ke prospek lama, cara untuk tidak mematikan conversation adalah question. Ini saya rasa saya pernah demo. Always ask question. Sebab apa? Lagi banyak kita bertanya, lagi banyak dia jawab. Lagi banyak dia jawab, lagi banyak kita tahu apa dia punya need sebenarnya. Sebab boleh jadi need apa yang kita nak sampaikan boleh jadi tak selari dengan apa yang dia nak. Itu termasuklah FORM kan, form dan sebagainya. Okey, clear. Okey, untuk follow up yang point kedua kan. Kadang-kadang bila kita dah jumpa orang tu dah register, kita nampak dia macam bersemangat. Tapi dia punya semangat dia tu tak diterjemahkan ke dalam action. Kita ajak dia datang meeting, dia tak datang. Kita bagi link Zoom meeting, dia tak datang. Padahal link Zoom meeting sangat senang kan. Kita pun tengok jenuh lah kat partisipan. Bila dia nak masuk kan? Tak masuk-masuk. Kita nak cuba buat next appointment tak jadi. Kenapa agak-agak? Kadang-kadang apa tahu? Kita kena tengok balik. Amway is a product based business. Amway is a performance based business. Why not biarkan, let them be your customer first. Biarkan dia jadi kita punya customer dulu. Kita terlampau sibuk jual peluang tanpa kita lupa. Kita lupa sebenarnya banyak benda lagi kita boleh jual. Sebab macam saya sendiri, banyak juga pengalaman saya. After people get excited with the products, they start asking. Dia orang start bertanya, ni kau jual macam mana benda ni? Yes, benda ni memang bagus, tapi macam mana kau jual? Kau demo ke satu-satu? People start asking. Bila orang start bertanya, itu petanda yang bagus. Let them be your customer first. Sebab katakanlah contoh, kita dah sign up orang dan kita ajak meeting susah, kita nak terangkan marketing plan susah, kita nak bawa jumpa upline susah, apatah lagi nak bawa jumpa diamond. Why not sesekali kita drop by, bagi tahu dia, aku ada few produk nak tunjuk kan? Sebab the moment orang start jatuh cinta, believe me, orang bila start jatuh cinta dengan sesuatu produk, dia akan menjual tanpa dia sedar. Pernah tak dapat customer? Contoh, katakanlah hari ni kita menjual, bagi satu, vitamin C kan. Vitamin C, out of nowhere dia ada referral. Kak Bibi, apa vitamin C hari tu sepupu saya nak satu lah. Faham? Macam mana boleh sepupu dia nak? Adakah tiba-tiba sepupu dia tengok nak? Tak, dia bercakap, aku baru beli vitamin C, baguslah aku makan, oh so far alhamdulillah, aku punya sesama ni. Dia tak menjual, tapi tanpa dia sedar dia menjual. And then kita pun start bagi. Bila dia dah rasa macam tak susah pun menjual, aku bercerita je kan. Secara semula jadi dia akan macam, dekat situ senang tak kita nak tunjuk, kau tahu tak kau dah jual ni, macam mana cara key point dan sebagainya. Let them be your customer first. Okay. Sebab banyak juga orang bila kita dah register, susahnya lah nak tunjuk marketing plan. Dah tunjuk marketing plan, nak bagi faham pun susah. Nak ajak datang meeting lagi kan susah. Betul tak? Susah tak nak ajak orang datang meeting? Susah. Kalau senang penuh kan? Dah lah susah. Orang yang sama pula tu kan. Tapi standard lah. Okay. Point nombor 3. Kita sendiri set our own rules. Ataupun contohnya bahasa mudah, rukun. Contoh, saya ada satu new ABO. Apa yang akan saya lalui dengan dia before saya nak KIV dia? Faham? Takkan kita nak duduk dengan dia 10 tahun, keep dia ajak datang meeting. Faham maksud saya? Kita boleh keep ajak dia datang meeting, tapi at last apa jadi? Kita akan circle orang yang sama. Contoh, kita ada 20 orang dalam grup kita, kita akan main dengan 20 orang tu je.
kita kena set rules. Saya bagi contoh. Katakanlah saya bagi contoh saya sendiri. Saya kalau register orang baru, saya kalau register orang baru, benda pertama yang saya buat adalah agak-agak apa? Kalau saya akan minta dia masa untuk saya tunjuk marketing plan briefly. Sebab apa? Sebab when it come to business, kalau orang tu tak faham marketing plan, kan, dia takkan bersemangat, dia tak ada benda nak buat. Even dia kena faham, bila aku dapat 3% ni dapat apa? Bila aku dapat 10% ni dapat apa? Ini saya punya own rule. Nombor 2, after saya tunjuk briefly marketing plan, sambil saya ajar dia buat marketing plan, saya akan start tunjuk demo produk. Tak semua, MBA banyak produk lah kan kita nak tunjuk kat dia. Kita nak jumpa dia sejam seminggu pun susah kan. Saya akan pilih a few produk yang saya tahu. Kita tahu masing-masing ada strength saya. Yang saya tahu, ini kalau saya tunjuk mesti dia beli. Saya akan layout. Selalu saya tak tunjuk banyak. Saya akan tunjuk maksimum 5 produk. Supaya apa? Bagi dia start pakai. Nombor 3, saya punya own rule. Saya akan invite dia datang meeting. Sebab saya tak tahu dia ni serius ke tak, dia ni nak ke tak, ataupun dia ni ada tak teringin. Sebab kalau orang yang nak, ataupun orang tu ada rasa macam aku nak cubalah Amway, dia akan cuba dengan betul. Bukan dia duduk je kan. Saya akan start invite meeting. Nombor 3. Bila saya invite meeting, saya tengok reaction dia. Adakah dia susah sangat? Oh, malam ni tak boleh. Saya invite lagi. Oh, tak boleh juga. Invite lagi pun tak boleh juga. Ingat, dia ada satu golden rule. Tough people are hard to follow. Great people are easy to follow. Kalau dah berulang kali ajak meeting susah, lambat ni, KIV dulu. Kita tengok kita set our own rules. Saya set. Contoh saya dah ajak meeting berulang kali jenuh, saya KIV dulu. Bila teringat meeting, ajak lagi. Dah kalau setahun tiap-tiap minggu ajak tak mau, takkan tak ada hari langsung yang boleh datang. Takkan sentiasa ada excuses. Maksud dia dia not interested. And then tengoklah after a few rules, tengok tu orang panggil follow through. Tadi follow up, ni follow through. After few rules, contoh kita set, aku ada 5 step. New ABO ataupun prospek baru kena follow 5-5 ni by turutan. Contoh dia terstop dekat nombor 2 kan? Kita share produk, dia beli, dia start guna, kita follow up macam biasalah. Dekat meeting dia tak boleh datang kan? Jenuh ajak, bukan sekali, berulang kali jenuh tak ajak kan? Kita pun faham kalau orang tu tak datang meeting, baik fizikal ataupun Zoom, insya-Allah dia takkan buat. Betul? Pernah jumpa tak orang buat MBA tak datang meeting? Kan? Faham maksud saya? So orang macam tu kita boleh KIV. Dan last kali, point saya tak last ni antara yang terpenting juga, straight to the point. Straight to the point. Sebab ada beberapa ABOs ataupun orang dalam grup kita ni, dia tunjuk very positive reaction. Bahaya ni. Maksud dia macam mana? Bila kita cakap pasal MBA, dia okey je. Kita ajak datang meeting, dia okey. Kita ajak datang program, dia okey. Kan? Maksud dia datang. Tapi somehow, at some point, there is no progress. Faham tak? Sebab MBA ni performance. Tak ada progress. Dia datang meeting, datang program, tapi tak ada progress. Bila datang dekat mode macam ni, kita confront dia. Ini yang Diamond pun banyak kali beritahu, confront dia. Ni sebab apa tahu? Sebab kita kena ingat, kita dah labur masa banyak dekat MBA ni. Contoh kan, saya bagi contoh saya every week berulang alik daripada Ipoh ke sini, kadang-kadang keluar tengah malam buat slide, jumpa orang. Kita laburkan masa dekat bisnes kita banyak. Kenapa kita kadang-kadang kita kena rasa kat diri kita macam, aku nak fokus dekat dia ni kan, dia tunjuk positif tapi tak ada outcome. So kita straight to the point. Kalau Diamond punya bahasa, dia selalu cakap, kita confront dia, tanya dia. Antara benda yang kita boleh confront dia adalah, are you serious in MBA? Tanya dia, serius ke dalam MBA ni?
Kemudian boleh tanya lagi, boleh kita kena dalam email ni, kita kena letak goal. Apa you punya goal? Kan? Ini kita banyak dengar Diamond pasal cakap nak 21 bila? Kan? Nak 12% bila? Dia tak boleh macam saya nak 21%. Confront. Selalunya daripada confrontation tu kita akan dapat jawapan. Kadang-kadang kita punya ABOs dia tunggu kita nak confront dia. It happened to me. Saya pernah confront my ABOs. Dia kata ingat for now, sebab banyak sangat halangan, family, financial dan sebagainya. Ingat for now dia nak jadi ABO aktif je dulu. Maksudnya dia akan datang meeting. Dia kata selagi dia boleh, dia akan pakai barang apa. But in business, in term of business, dia kata nak cari orang apa tu, dia kata dia susah, kan? So kita dapat tak jawapan? So kita boleh tak bahagi masa kita? Kita bukan buang dia, tapi kita dah boleh alih tak fokus kita, kan? Sebab at some point kita nak cepat, betul? Kita nak cepat, kita nak bergerak laju, kan? Kita jangan bagi ada orang yang hold kita. Masa kita semua 24 jam, betul? Kita 24 jam tu, alangkah bagus kita boleh tarik 2 jam yang kita fokus dekat orang yang memang kita dah confront tak nak buat, kita letak dekat orang baru, new people. Okey. Nampak macam kan? Tapi itulah dia punya ni. Okey. Saya nak buka satu je soalan. Saya dah habis dah. Berapa lama masa yang kita boleh let's say kita tengok dia, macam nak kata kita fokus kat dia, then tengok macam tadi Fifi cakap tengok dia pergi meeting apa semua, tapi dia tak ada progress. So berapa lama yang disarankan ataupun eloknya lah sebelum kita nak confront? Faham. Dia pernah dengar tak Diamond selalu sebut sekilas ikan di air sudah ku tahu jantan betina, kan? Itu sebenarnya kalau as time goes by, lagi lama kita dalam MW, peribahasa yang Diamond bagi tu sangatlah tepat. Dia macam ni. Pertama, kita berbalik kepada rule nombor 3. Our own rules. Dia dah lalu tak? Dia dah faham marketing plan ke tak? Ada orang, bila kita check balik, kita cuba soal, kita cuba tanya, kita cuba serkap sikit, rupanya dia tak faham lagi marketing plan. Ada. Contohlah dalam bilik ni, kalau saya minta, ada tak sesiapa volunteer boleh tunjuk marketing plan kat depan? Tak kisah apa-apa cara. Faham tak maksud saya? Kalau dia kata boleh, alhamdulillah. Ada orang dia macam just blur. Saya sebenarnya tak faham marketing plan. So kita boleh go back to basic. Tengok, kalau rule tu dah apply, kita tengok dia, kita tanya dia, kita boleh suruh cuba. Kita pernah tengok dia present ke orang, dia meeting datang, tapi no progress. Selalunya dalam MBA ni, dia main dengan nombor. Progress ni dia terjemah dalam nombor. Selalu kalau tak ada progress, maksudnya PV lah, kan? Kalau tak ada PV ni selalu basically tak buat. Ada. Kita akan jumpa banyak orang, dia datang meeting, dia semangat, dia excited, but dia at that moment, ni keluar ni habis. Sungguh. Dia keluar ni habis. Dia akan lalui hidup macam biasa, seolah-olah dah tak ada MW. MW dia mungkin hari Rabu, hari Selasa je. It happen, betul. So macam itulah, kalau kita tengoklah hari-hari dia, ataupun boleh je tanya, apa kau buat hari ni, kan? Sebenarnya kita boleh tahulah, macam kau sendiri, Iqbal, kau dah buat this business for a certain time. Kau boleh tahu dah orang tu macam mana. Untuk kita, bukan kita buang tau. Dalam MW ni, kita jangan tinggal orang, tapi jangan tunggu. Untuk kita KIV. Sebab, supaya apa tau? Before this, contoh, hari Sabtu je kau set masa, aku nak 2 jam bersama sipolan-sipolan. Lepas ni tak payah dah. Boleh cari orang baru. Jimat masa. Okey, cukup kot. Dah cukup lah. Okey, harap membantu, insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah.